Terima kasih Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya nak kembali kepada isu kontrak yang diperolehi oleh 5 syarikat untuk penyediaan benih padi sah dalam industri pertanian. Dengan pelbagai pendekatan yang telah dibuat oleh pihak Kementerian GAP, Good Agricultural Practice, SLAM, Skim Amalan Ladang Baik dan projek 10 tan. Tapi isunya ialah Yang Berhormat Menteri, dengan sistem ketelusan yang kurang cekap kepada syarikat-syarikat ini menyebabkan mutu benih padi jatuh hampir 50%, mendekati 50%. Menyebabkan petani-petani terpaksa meningkatkan kos dengan membeli benih tambahan kerana tidak syarikat-syarikat yang telah diberi kebenaran itu tidak mengeluarkan benih padi sah yang berkualiti. Isu dia, walaupun dia pokok cerita sebut soal syarikat, tapi saya lebih kepada on the ground, maksudnya peringkat di bawah, hasil manfaat yang berikutnya. Jadi kalaulah tidak memenuhi piawaian yang telah ditetapkan pihak Kementerian Keuangan dan Pertanian, macam mana nak menyediakan benih padi yang sah, yang berkualiti? Mohon penjelasan. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat. Betul lah Tan Sri Speaker. Nak cerita pasal kontrak ni memanglah Kerajaan PAS pun buat kontrak apa tak betul kan. Ini baca audit, saya baca audit Tan Sri. Kerajaan PAS pun bagi kepada kontrak kepada syarikat yang tidak berabtar dengan PKK. Ada juga dalam audit lah saya baca. Okey, saya ingat benda ni saya nak jawab yang isu yang penting ialah isu yang kualiti. Saya tak bagilah, saya bagi yang isu penting ialah isu kualiti benih. Kualiti benih memang betul. Sebenarnya yang berhormat sedia maklum bahawa untuk berapatkan benih padi ni, kita kena lantik penanam padi. Penanam padi ni mesti paling lama mesti 6 bulan. Dia kena tanam padi. Dia tak semua orang boleh tanam yang benih padi sah. Sebab itu kita bagi tanam ni lebih awal. Kerana sebelum ini bila kita bagi setahun, kita dapati ada penanam-penanam yang dipilih begitu dengan cara tergesa-gesa. Jadi kita yang Muhammad juga faham bahawa dalam nilai kualiti padi ni, Jabatan Pertanian ambil empat penilaian. Yang pertama dia buat penilaian penyediaan tanah. Nak sedia tanah, Jabatan Pertanian pergi tengok tanah ni betul tak betul. Kemudian yang kedua dia tengok pula waktu nak menanam padi, dia pergi tengok lagi sekali. Tanah tanam padi itu betul ke tidak cara dia. Kemudian yang ketiga waktu berbunga. Waktu berbunga ni dia pergi tengok lagi. Sama ada padi angin banyak ke tidak. Yang keempat, sebelum seminggu sebelum tuai dia pergi tengok lagi. Yang kelima dah sampai kat kilang, dia tengok wak pula lagi. Itu sebab kalau syarikat ni, kalau dia nak keluarkan katalah 2 tan, dia kena beli 4 tan. Sebab 50% akan keluar. Walau dia buat macam mana pun Jabatan Pertanian buat, tetapi kalau mereka menggunakan secara manual, sebab itu masih timbul isu padi angin sebenarnya yang saya kata tadi, mereka kena tengok dengan tangan. Dan itulah kali ini tender ni kita tambah syarat yang baru, iaitu injection cylinder. Dan injection cylinder ni bukannya murah, dan mesti daripada Denmark baru ada yang standard. Jadi, dan yang Muhammad kena ingat, kadang-kadang dalam padi ni walaupun kadang-kadang benih padi dia cukup baik, tetapi sekarang ni berbagai-bagai penyakit menyerang, macam kat kawasan saya. Benih padi okey, tiba-tiba datang pula penyakit. Bukan saja benih perang, kita ada benih perang, kita ada bintik perang, kita ada lecur daun, kita ada ulat batang, kita lagi ada rempuk tangkai. Sekarang ni adalah karah dia panggil rempuk tangkai. Jadi dia bukannya hanya semata-mata kerana benih padi. Dan Yang Berhormat sudah maklum bahawa kalau Yang Berhormat pergi tengok sawah padi betul-betul, tengok sawah padi, tengok kadang-kadang sawah padi sebelah sini elok, hijau menguning, yang sebelah kanan merah, tak jadi. Padahal sama-sama dapat bantuan. Oleh itu kita menekan ialah Yang Berhormat juga kita menekankan pengurusan sawah. Petani-petani kena meningkatkan pengurusan sawah. Kalau tidak, apa juga bantuan yang kerajaan bagi tidak akan dapat memberikan faedah yang sewajarnya.